أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bantahan dan tanggapan hujjah ataupun dalil yang keempat, yang mana telah dikemukakan kepada kita pada muka surat 103. Dia buat mari dua biji hadis pada muka surat 103. Innal haditha sayufshuna anni fama ata yuwafiqul Qur'an fahuwa anni wa ma atakum anni yukhaliful Qur'an falaysa minni. Dan hujah mereka yang kedua iaitulah idza huddistum anni hadithan tu'rifunahu wa la tunkirunahu qultuhu aw lam aqulhu fasaddiqu bihi fa inni aqulu ma yu'raf wa la yunkar wa idza huddistum anni hadithan tunkirunahu qultuhu aw lam aqulhu fala tusaddiqu bihi fa inni la aqulu ma yunkaru wa la yu'raf. Muka surat 103 dan 104. Jadi hujah ada di situ, dan malam ni kita mari nak membatalkan hujah itu. Atas jalan apa? Secara ringkasnya saya beritahu kedua-dua hadis itu sebenarnya adalah bukan hadis, ataupun kalau orang mengaji hadis dia kata hadis itu adalah hadis yang dhaif ataupun mungkar. Alasannya sekejap kita tengok. Tu malangnya kita masa tak berapa nak banyak, dan kita ada buat perbahasan banyak. Hak ni pun muka 4 muka surat berorang Arab, Melayu banyak lagi lah. Kalau siapa berhajat untuk lebih penjelasan dia, beritahu kat saya akan bagi yang ni lagi jelas tentang apa? Status ataupun kedudukan. Bukan kita 2 hadis yang dia mari, bahkan 3 hadis kita ambil yang mereka jadikan hujah untuk menolak sunnah. 2 riwayat yang dibawakan penentang as-sunnah yang kita tengok tadi muka surat 103 dan 104 tu, tuan-tuan boleh tulis sikit di hujung tajuk tu, rujuk muka surat 103 dan 104 supaya tuan-tuan tak print nanti. No? 2 riwayat yang dibawakan penentang as-sunnah, iaitu yang kita baca pada muka surat 103 dan 104 tadi ni. Hadis innal haditha sayufshuna anni tu, kemudian satu hadis lagi idza huddistum anni hadithan
tu'rifunahu tu. Dua hadis tu adalah lemah, dhaif, lemah. Pasal apa? Dia ada bagi penjelasan. Saya ingat nak pelaju ingat sebab malam ni kita last lah kitab ni sebab kita nak tengok kitab lain pula. Riwayat pertama iaitu hadis innal haditha sayufshu anni tu. Riwayat pertama itu hadis pertama diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari jalan Ali bin Sa'id Ar-Razi dari Az-Zubair bin Muhammad Az-Zubair Ar-Rahawi dari Qatadah bin Fudail dari Abu Hadr daripada Al-Fadin dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar. Okey, saya minta tolong tuan-tuan pegang pen garis bawah dua orang nama ni. Abu Hadir, ada tak? Ada tak? Dari Qatadah bin Fudail dari Abu Hadir dari Al-Wadin. Tu, dua orang tu. Dua orang ni yang membawa masalah dalam sanad ni. Okey, kita baca lagi. Tuan-tuan garis nak tu noh. Sanad pada hadis ni lemah pasal apa? Kerana beberapa illahnya. Illah tu pada sebab ataupun punca kecacatan. Illah tu kecacatan, sebab pun boleh, punca boleh. Yang pertama al-wad'in. Yang saya minta tolong tuan-tuan garis bin Atha, buruk hafalannya. Apa maksud buruk hafalannya? Di sini dia tulis jelek. Ada saya tulis sikit tu kan, bawah tu kan buruk. Maknanya ingatannya tak kuat. Dia rajin lupa. Kadang-kadang disebut mughaffal. Ada juga istilah dalam orang mengaji hadis disebut mughaffal. Maknanya dia ingatan dia tak kuat. Sedangkan syarat-syarat seseorang itu nak diterima periwayatan dia, mesti dia tu ad-dhabitu dhabtan tamman. Dia mesti ingatan dia kuat. Ingatan dia kukuh. Kalau cara hak koman-koman memang tak boleh. Takut nanti dia mengapai lain, bila nak habaq ke orang dia habaq hak lain. Macam kita ni memang tak layak jadi perawi hadis macam gini. Tak layak. Pasal apa? Kita mengaji ni esok tak disuruh habaq ke orang lagu lain. Terlupa. Kan? Mengapai wal asri pun kadang-kadang tukar hak mana dulu, nama al usri wa tawassabil haq dulu ke wa tawassat dulu ke mana tukar kan. Qatadah bin Fudail kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani sebut bisa diterima kalau ada mutabi'nya. Apa maksud dia? Diriwayatkan daripada Qatadah bin Fudail bahawa Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan dia telah mensyarah kitab Sahih Bukhari, nama kitab dia Fathul Bari. Dia kata, Ibnu Hajar kata boleh diterima hadis ini, periwayatan daripada hamba Allah yang bernama Fadin dari ini, Wadin dari ini, tetapi dengan syarat ada mutabi'nya. Apa maksudnya? Ada persaksian daripada sanad yang lain. Tapi malangnya tidak ada. Sebab itu hadis ini kekal lemah. Yang kedua, Abu Hadir yang saya minta tolong dua orang garis ni kan. Ada garis dua orang. Seorang lagi tu tersebut lemah. Jadi kedua-dua perawi secara berturut-turut, betul tak? Nampak tak? Qatadah bin Fudail dari Abu Hadir dari Wadin dari Salim bin Abdullah. Jadi maknanya kita tengok sini, seorang lagi garis Qatadah. 3 orang. Qatadah dia terima hadis daripada Abu Hadir. Abu Hadir terima hadis daripada Wadin. Maknanya 3 orang berturut-turut. Mereka ini ketiga-tiga orang tu adalah perawi yang lemah. Di mana Qatadah ni, minta maaf di mana Qatadah bin Fudail ni, kata Ibnu Hajar kata dia ni boleh diterima kalau ada apa yang dia bawa tu ada syahid dia, ada orang yang menyokong dia. Kalau tak ada, tak boleh terima hadis dia.
Jadi ringkasnya hadis yang pertama yang dijadikan hujah oleh puak-puak penolak sunnah, iaitulah hadis innal haditha sayufshu anni tu. Hadis itu status dia, kedudukannya lemah, dhaif. Pasal apa? Pasal 3 orang pada sanad hadis itu, ketiga-tiga orang itu adalah lemah. Yang pertama wadhin, dia punya ingatan dia kurang. Yang kedua Qatadah tu, dia ni mesti ada orang lain pula bawa saksi, kalau tak ada tak boleh. Dan Abu Hadin juga disebut sebagai lemah. Saya tambah sikit. Senang tuan-tuan, kita tak boleh tolak hadis ikut dan ya. Disebut oleh Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam As-Sayuti, bahwasanya pada sanad hadis ni munqati'. Disebut di sini kullaha dha'ifatun la yahsihu at-tamassuk bi syai'in minha kama dzukir al-'ilm faminha ma huwa munqati'. Makna munqati' ni terputus. Terputus kes tadi ni lah. Periwayatan dia tadi ni terputus sanad dia. Dan di antara puncanya ialah perawi-perawi dia tidak siqah dan majhul, makna tak dikenali. Bahkan berkata Al-Imam Al-Syafi'i di dalam kitab dia Ar-Risalah, Al-Imam Al-Syafi'i kata dalam kitab dia Ar-Risalah, ma ruya hadha ahadun yuthbat hadithuhu fi syai'in saghirin wala kabir. Kita aku tak bisa jumpa hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama besar ataupun ulama-ulama kecil. Wa innama hiya riwayatun munqati'atun an rajulin majhul, tetapi sebaliknya ia adalah periwayatan yang terputus sanadnya daripada seseorang yang tidak dikenali. Wa nahnu la naqbal hadhihi riwayah fi syai'in, kata Imam Syafi'i, kami tidak menerima sedikit, tak boleh terima hadis ini sikit pun. Nampak tak? Ini penegasan daripada Imam Syafi'i. Bahkan banyak lagi perkataan-perkataan ulama, contoh daripada Abdul Rahman bin Mahdi. Dia kata berat lagi, perawi-perawinya adalah golongan zindik dan khawarij. Nah, okey. Habis. Kita nak ringkas yang macam ni. Okey, nah. Hak yang kedua, riwayat kedua diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad dari jalan Yahya bin Adam dari Ibnu Abi Dhi'b dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makhduri dari ayahnya dari Abu Hurairah. Tentu silapnya. Hadis ni tidak diriwayat pada Abu Hurairah. Okay, kita tengok. Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Al-Bukhari menerangkan dalam Tarikhul Kabir bahawa Ibnu Tuhman dari Ibnu Abi Dhi'b daripada Sa'id bin Al-Makhduri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis di atas. Yahya berkata dari Abu Hurairah. Ini adalah satu kekeliruan. Sebenarnya tidak ada penyebutan Abu Hurairah, tapi dinyatakan bahawa hadis ini diriwayat daripada Abu Hurairah. Sebenarnya tidak. Hadis ini sanad dia tak sampai kepada Abu Hurairah. Jadi illah hadis di atas ialah mursal. Apa makna mursal? Makna hadis itu jalan dia tak sampai kepada sahabat, dia hanya sampai kepada tabi'i. Kita mengaji tabaqat kan, tingkat-tingkat Nabi, sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i. Sedangkan hadis ini periwayatannya, sanad dia hanya sampai kepada tabi'i, tak sampai kepada sahabat. Mana dia langkah pada sahabat terus pergi Nabi, terputus sanad dia. Boleh pakai ke? Tak boleh pakai. Minta maaf lah noh. Ngaji bab ni pening sikit lah. Kita dah mengaji semalam ni, orang mengaji 7 tahun. Lagi pening lah kan. Jadi ilah hadis di atas ialah mursal. Apa makna mursal? Mursal makna dia tak sampai kepada sahabat. Dia berhenti di mana? Sanad dia berhenti di tabi'i. Kalau sahabat tak apa. Mursal sahabi la tadur. Kaedah ulum hadis kata apa? Mursal sahabi la tadur. Contohnya maknanya satu hadis diriwayatkan kepada seorang sampai kepada sahabat
sahabat tu dia tak ambil pada Nabi pun, dia ambil daripada sahabat lain. Seorang sahabat Nabi, dia tak ambil daripada Nabi terus, tapi dia ambil daripada seorang sahabat Nabi. Tapi bila dia nak habaq ke orang, dia habaq kata, aku dengar Nabi SAW sebut, tidak mengapa. Mursal sahabi la tadur. Putih juga. Putih seorang sahabat. Tapi dia tu dah ada di peringkat sahabat, tidak menjadi masalah. Tapi masalahnya berlaku apabila mursal tabi'i. Itu tidak diterima. Apatah lagi mursal sekarang ni. Kan? Orang lah ni kalau disebut kata Nabi bersabda kemas. Macam dia dengar daripada Nabi, tak boleh lah. Hak tu berapa ratus kali mursal lah tu. Kan? Tabi'i pun tak boleh. Sebab tu bila kita nak riwayat sebut hadis kat orang, kita kena sebut apa? Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ke apa. Boleh lah orang pergi mengendap di situ. Betul ke tak dia ni? Dan hadis mursal tidak boleh dijadikan hujjah. Nampak tak? Al-Imam Al-Baihaqi berkata ada hadis yang semakna dengan ini tapi semuanya lemah. Kita ada juga hadis yang lebih kurang makna dia macam dengan hadis yang keduanya. Apa dia hadis yang kedua? Iaitu hadis, kita boleh rujuk muka surat 103 nah. Hadis idza huddistum anni hadithan ta'rifunahu wa la tunkirunahu. Hadis muka surat 103 tu. Ada dua hadis tengok mari. Hadis yang pertama kita selesai dah tadi ni. Hadis tu lemah. Hadis yang kedua pula dia kata tidak boleh dijadikan hujah kerana dia mursal. Kata Imam Al-Baihaqi ada hadis yang semakna dengan ini tapi semuanya lemah. Tentang kedudukan hadis ini Ibnu Khuzaimah. Ini juga ulama hadis juga, dan ada kitab, dan dia ada kitab hadis yang kita kadang-kadang kita dengar baca hadis daripada kata rawahu Ibnu Khuzaimah, mengatakan bahawa ia tidak pernah melihat seorang di timur maupun di barat yang mengenal berita Ibnu Zik selain pada Yahya bin Adam. Maknanya kalau hadis ini diriwayat daripada Abi Zik daripada Yahya bin Adam, okey, boleh terima. Dan tidak ada ulama hadis yang menetapkan hadis ini bersumber daripada Abu Hurairah. Nampak tak? Maknanya Abu Hurairah telah dianak kambing hitamkan. Orang guna dia. Pasal dia laku. Orang guna dia lah. Sesungguhnya terdapat kesimpang siuran, makna berselerak pada Yahya bin Adam mengenai sanad dan matannya. Ada kekeliruan. Terdapat ikhtilaf, makna percanggahan yang banyak sehingga hadis ini goncang. Apa makna goncang? Makna dia jadi tak berapa nak boleh diterima. Dia panggil muttarib dalam istilah hadis. Ada yang menyebutkan namanya sehingga hadis ini termasuk mursal. Okey, balik kepada yang asal tadi ni. Maknanya ringkasnya hadis ini apa dia? Terputus sanad dia. Bila hadis terputus sanad dia, dia tak layaklah menjadi hadis sahih ataupun hasan. Sebab kita ambil hari tu awal-awal kita mengaji kita apa? Hadis yang sahih lah mattasala isnaduhu. Hadis yang bersambung sanad dia. Hadis mestilah bersambung sanad dia. Oh, tuan-tuan, agama ni bukan mudah. Dia mesti kena ambil daripada seorang yang boleh dipercayai, yang dia ambil daripada orang yang boleh dipercayai, daripada orang yang boleh dipercayai, orang yang boleh dipercayai. Kan? Tu kan kita nak ambil hadis di market ya, sambil-sambil hidup siang kan. Ambil orang mengaji bedak kan? Tak boleh. Jangan ada buat main-main tuan-tuan. Agama ni kan. Agama ni juga elok. Demi saya bagi contoh Al-Imam Syafi'i sudah bagi kami. Dia pin dengar cerita kata ada seorang di padang pasir ni, dia ada pada dia satu hadis. Lalu dia bila dia sampai sana, dia tengok kawan tu dia panggil burung dia guna pasiak, dia tak guna padi, dia tak guna beras, dia tak guna gandum, dia guna pasiak aja. Dia pungai, dia guna pasiak, dia panggil turun mari burung tu, dia patah balik. Sedangkan api ke situ 3 hari 3 malam baru sampai. Al-Imam Syafi'i. Dia pergi di situ, dia sampai di situ tengok kawan tu duk kecoh burung dia, bukan kecoh orang. Baru kecoh burung, pungai pasiak, panggil burung dia. Dia patah balik. 3 hari 3 malam baru dia sampai di situ. Pasal apa? Agama. Kita senang-senang ya.
Kan? Dalam hadis Nabi kata, ada orang di akhir zaman dia duduk senang-senang lenak atas kerusi malas, dia dengar kau ni abad, dia kata aku tak terima, ya kalau mari daripada Quran aku terima, hadis aku tak terima. Senang Nabi habaq awal ke dah. Dengan demikian jelaslah bahawa riwayat yang dijadikan pegangan para penentang dengan menggunakan hadis sebagai hujah ternyata tidak mempunyai dasar sama sekali. Maknanya orang-orang yang menentang sunnah, mereka berhujah mengatakan bahawa ada di sana hadis sendiri yang mengatakan bahawa hadis tidak boleh dijadikan hujah. Sebenarnya hujah mereka tidak betul, tidak ada hadis. Bahkan hujah itu sebenarnya sebaliknya menjadi hujah untuk menolak hujah mereka sendiri. Sebaliknya, bukan kita mereka jadikan hujah tu untuk menguatkan pandangan mereka, bahkan hujah itu sendiri orang kata hujah makan diri. Kaedah kita senang saya beritahu. Bila Allah Ta'ala sebut kata ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, cukup. Bila segala apa yang datang apa benda yang dibawa datang kepada kamu oleh Nabi, ambil. Mana yang dia larang tinggal, cukup dah. Maknanya apa? Hadis itu sebagai hujah dah, cukup dah. Okey, lagi kita nak laju ini. Mengingkari penggunaan as-sunnah sebagai hujah dan anggapan bahawasanya Islam hanya memiliki sumber hanya dari Al-Quran semata tidak mungkin menjadi pendirian seorang Muslim yang benar-benar memahami agama Allah dan syariatnya. Maknanya kalau orang menolak sunnah sebagai hujah dan berpendapat bahawa Quran saja yang jadi hukum agama, ini bukan pendirian seorang Muslim yang betul-betul faham agama dan betul-betul faham syariat. Pasal apa? Kerana mengingkari as-sunnah bererti mengingkari Al-Quran. Kenapa? Yang menyuruh kita taat kepada Rasul, yang menyuruh kita ambil sunnah tu siapa? Quran sendiri. Quran sendiri. Bukankah banyak hukum syariat yang ditetapkan dalam sunnah? Balik kepada kaedah yang selalu saya sebut kepada tuan-tuan sekalian, kata Al-Quran ahwaj ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Tak boleh pirah. Kaedah tu memang kena pakai. Quran lebih berhajat kepada sunnah daripada sunnah berhajat kepada Al-Quran. Sebab apa? Sebab tanpa sunnah seseorang itu tidak boleh memahami Al-Quran. Tanpa sunnah seseorang tidak boleh memahami Al-Quran. Ini sebenarnya syubhah ataupun kekeliruan yang nak digunakan oleh orang-orang yang suka menafsirkan Al-Quran dengan akal dia. Ikut bahasa dia lah. Bila kita bawa mari kita dak ayat Quran ini faham dia macam ni kerana Nabi SAW sebut macam ni. Dia kata dak, aku alim ni dah. Aku faham ke dah. Hang tak faham. Habis. Kan? Pula hak pengikut pula. Dia kata, oh ni alim, dia ni baru mengaji berapa hari. Walau dia baru mengaji sejam, walaupun dia mengaji seminit, tapi dia jumpa hadis yang membawa maksud ayat itu, yang menerangkan maksud ayat itu, dan hadis itu sahih, maknanya hujah dia ni lebih kuat walaupun dia baru mengaji seminit. Bukan kira mengaji lama baru. Dia kira betul ke tak? Nampak tak? Ini Tok Guru rosak ni. Tak. Bukan isu dia lagu tu. Isu dia bukan lagu tu. Kalau hang lama mana pun, kalau hang tak jumpa, nampak ke mana? Kan? Ada setengah orang dia bujah, dia kira haji. Ini pemikah lah ni. Kan? Duk kira pergi Mekah dah. Dia duduk di Mekah tu.
Ada tak beriman mati dalam kufur pun berlamak. Kan? Pada hari-hari duk tengok Kaabah, hari-hari duk tengok Nabi. Kan? Pada umumnya, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran hanyalah secara garis besar sahaja. Apa maksud dia? Maknanya panduan ataupun kaedah umum yang Allah Ta'ala sebut saja. Contohnya Allah kata dirikanlah salat. Dekat tu ya Allah abang. Ada Allah Ta'ala sebut waktu mana? Ada Allah Ta'ala sebut berapa rakaat? Ada Allah Ta'ala sebut lagu mana cara nak sujud, cara mana nak rukuk? Nak pergi kelebek dah mana? Kalau tak mari daripada petunjuk Nabi, nak kelebek dah mana? Sebab itulah Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah macam mana hampa tengok aku semayang. Kalau nak semayang ikut Al-Quran, nak cari tahu mana? Tak ada. Tak ada dek. Tak ada. No? Mesti kena ada petunjuk daripada Nabi. Khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara nak melakukan ibadah haji kamu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh keluarkan zakat. Ada disebut padi dalam tu. Gandum. Berapa banyak mana nak kena keluar? 1/10, 1/20. Kambing, berapa ekor? Ada ke? Tak ada. Hak kita jumpa kena keluar sekok tu, kalau ada kambing dia belah sampai 40 ekor. Oh, keluar sekok. Mana dalam Quran? Nabi cerita mana? Nak semayang, nak angkat tangan tamana tu ada dalam Quran. Kalau main dai, main mi arai dekat apa? Tak ada. Tak ada. Dia kata itu, sebab tu dia kata garis besar saja dalam Quran. Maknanya kaedah umum. Hal itu dibuktikan bahawa kita tidak akan menemukan di dalam Al-Quran bahawa salat itu 5 waktu sehari semalam. Hak tu ya. Pergi rabah tengok dalam Quran ada. Ada habak kata semayang sehari semalam 5 waktu ada ke? Hak tu pun tak ada dah. Hak tu hak besar tu. Atau apakah kita temukan jumlah rakaat salat di dalamnya? Ada disebut subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, insya-Allah asar 4 rakaat. Ada disebut. Lau medai tak ada. Tersuruh gagah cari lah. Al-Quran tu setahun 4 kali kita duk khatam, tak pernah duk jumpa pun. Tentang nisab zakat. Kadar zakat. Nak kena keluar banyak mana? Mah nak kena keluar banyak mana? Jumlah banyak mana, ada mah banyak mana, nak kena keluar banyak mana. Kambing kalau kita belah berapa ekor baru keluar zakat, dan nak keluar banyak mana. Unta, kebau, lembu. Rincian ibadah haji, perlaksanaan ibadah haji ada disebut. Lagu mana nak melontak, lagu mana nak sa'i. Yang disebut, dia kata kalau siapa yang nak buat haji, maka tidak ada ketegahan bagi dia nak tawaf daripada Safa dengan Marwah. Sekat tu yang disebut. Ada kain ihram disebut lah tu. Nak pakai lagu mana? Ada? Tak ada. Dan segala hukum muamalah dan ibadah yang lain. Nak sembelih ke apa ke? Kan? Allahu Akbar. Hak Allah Ta'ala tak sebut pun Quran banyak tu, tak ada nak baca lah. Kalau disebut habis ke jenuh kita. Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Ibn Hazm disebut, wafat pada tahun 456, yang dikenal Ibn Hazm berkata, dapat kiranya kita mengajukan berbagai pertanyaan kepada orang yang rosak pendiriannya, yang tidak mau menggunakan hadis sebagai hujah. Dia kata kalau bolehlah kita nak tanya puak-puak yang menolak sunnah ni, di bahagian manakah dalam Al-Quran dia boleh jumpa bahawa salat zuhur 4 rakaat. Kalau boleh lah kita tanya mereka. Ibn Hazm kata kalau boleh kita nak tanya puak tu, kan? Tak mana mari tunjuk kat kami salat zuhur 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, cara rukuk, cara sujud, cara bacaan dalam solat, cara bagi salam. Ada orang mari tunjuk main kat kami.
Kan? Adakah penjelasan tentang berbagai larangan bagi orang yang berpuasa? Tak boleh hak nu, tak boleh hak ni, boleh hak nu, boleh hak ni. Yang kita duk ulun buka puasa dengan buah kurma tu, tolong hambak tengoklah Quran ada sebut ke tak? Ada ke? Nisab zakat emas, perak, kambing, unta dan lembu. Nisab dia lagu mana? Adakah penjelasan secara secara jelas tentang pelaksanaan ibadat haji bermula daripada kita nak ihram sampailah kita tahallul? Ada ke dalam Quran? Ya, dalam Quran disebut wa'adzim finnas bil hajji ya'tuka rijala. Tolong iklan kepada orang bahawa Allah Taala perintahkan kepada mereka supaya mengerjakan haji. Sekat tu saja. Ada disebut nak kena ihram, pakai kain ihram, tak boleh pakai baju berjahit. Jenuh. Tak ada. No? Waktu wukuf bila? Ada disebut. Waktu wukuf di Arafah, cara melaksanakan salat di Muzdalifah, cara meleparkan jumrah. Ada. Jumrah Aqabah, jumrah wusta, jumrah sughra. Ada. Tata cara ihram dan larangannya. Ada tak? Adakah ketentuan tegas tentang balasan potong tangan bagi pencuri? Dia sebut faqta'u aydiyahuma, potong tangan kedua-duanya. Yang nak potong tak mana? Tangan tak mana? Yang kita potong di pergelangan tangan tu sabit daripada hadis Nabi. Ni tangan tak tang ni? Tang ni tangan tak? Habis cuci tangan kawan tu. Daripada mana? Daripada hadis. Larangan kahwin dengan saudara sepersusuan. Ada tak? Adakah hukum yang lebih jelas tentang makanan dan sembelihan yang diharamkan? Secara jelas lagi. Sifat sembelihan dan binatang korban. Adakah lebih jelas lagi tentang hukum penjenayah? Tolong buat makna. Tolong bubuh makna. Pidana penjenayah. Adakah penjelasan tentang hukum penjenayah? Pidana tu makna penjenayah. Ketetapan hukum talak cerai. Ada. Disebut secara umum saja. Hukum jual beli. Riba. Hukum umum. Perdata. Maknanya hukum umum. Maknanya segala masalah sosial dan sebagainya. Ada disebut dalam Quran. Sumpah dan hukum tahanan. Umrah, sedekah dan semua ketentuan fiqh lainnya disebut secara umum ataupun disebut secara kaedah dia dalam Quran. Di dalam Al-Quran, laju nak biarlah kita. Kurang minit Kau bawa masuk lagi. Lambat lagi. Ni Kimi lambat dia pukul 10 tak apa. Di dalam Al-Quran terdapat ketentuan yang menyeluruh, keseluruhan. Kan? Keseluruhan. Yang apabila rinciannya kita abaikan, kita tidak mungkin dapat melaksanakan isi Al-Quran. Maknanya dalam Al-Quran itu disebut secara umum yang menyebabkan kita tak boleh nak ambil secara spesifik, secara tegasnya lagu mana keadaan dia. Untuk itu, kita harus kembalikan semuanya kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Ingat balik kepada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut pada Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW. Tujuan dia pada litubayyinahu linnas, supaya Nabi memberi penerangan, penjelasan kepada manusia. Sebab itu Al-Quran dia diturun kepada Nabi saja, dia tak turun kat orang lain, dia jadi selerak habis. Kalau turun kepada banyak orang kan, kata aku faham lagu ni, aku kat aku ayat turun lagu ni, kat aku tak, turun ke Nabi seorang je. Sekalipun kesepakatan ulama yang berkenaan dengan persoalan yang sederhana haruslah didasarkan pada hadis Rasulullah SAW.
Nampak tak? Apa maksud dia? Maksud dia kata kalau pun berlaku khilaf di kalangan ulama, kok mana pun kena cari titik pertemuan. Titik pertemuan yang kita jumpa kat mana? Hadis Nabi. Tengok kepada hujah. Tengok kepada hujah, dan hujah itu mestilah bersumberkan kepada apa? Hadis Nabi. Tengok hang pakai dalil mana? Hang pakai dalil mana? Okey, dia ni ada dalil, kau ni ada dalil. Tengok pula mana yang kuat. Hadis-hadis yang dipakai tadi, kau ni ada hujah dia, kau ni ada hujah. Kalau kau ni hujah akal, tolak tepi dah. Agama bukan mari pada akal. Kau ni ada hadis, kau ni ada hadis. Tapi tengok hadis mana yang lebih kuat. Kadang-kadang ada hadis yang datang belakang. Hadis yang kemudian itu menjadi hukum membatalkan hadis yang mula-mula awal. Haruslah didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya masih ada orang yang berpendirian bahawa hanya yang terdapat di dalam Al-Quran saja dijadikan pegangan, maka menurut menurut ijma' ulama orang tersebut telah kafir. Pasal apa? Sebab dia menolak wahyu. Hadis itu adalah wahyu. Siapa yang suruh taat kepada Rasul? Allah juga yang taat. Suruh kita berlama dah kita baca hadis dulu ni. Dalil-dalil tu banyak dah kita baca. Man yuta'ir rasul faqad ata'a Allah. Contohnya, siapa taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Tuan-tuan balik hak belakang tu hadis-hadis Quran berlama-lama. Hadis ada berapa? 6 ke 7 hadis. Ayat Quran tu ada sampai berapa belah yang menunjukkan bahawa hadis itu adalah hujjah. No? Sedangkan hujjah yang dipakai oleh penolak-penolak sunnah, di sini disebut 2, saya cari tengok 3, ada pula riwayat yang lain jadi 4 lah. Semuanya adalah hadis-hadis yang mungkar, ada yang palsu, ada yang dhaif. Nak boleh lawan kan dengan hak kuat, hak sahih yang kita himpun itu 6 ke 7 biji tu ni. Tuan-tuan balik lah. Kita ada kat tuan-tuan. Kerana orang yang berpendirian seperti itu, nescaya dia akan merasa cukup solat 1 rakaat dari waktu terbit fajar hingga larut malam. Sebab Allah kata semayang olehmu. Dia apa balik semayang 1 rakaat? Aku semayang dah, dia kata. Pasal apa? Sebab dia Quran suruh semayang dia. Kalau rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpalah. Contohnya kita tengok dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat 2 kali. Hak mula-mula malaikat Jibril mari waktu awal-awal solat. Waktu awal nak solat maghrib, waktu awal nak solat isya, waktu awal nak solat subuh, waktu awal nak solat zuhur, waktu awal nak solat asar. Kemudian dia mari pula waktu penutup. Nak habis waktu maghrib, nak habis waktu isya, nak habis waktu subuh, nak habis waktu zuhur, nak habis waktu asar. Kemudian dia kata kepada Nabi SAW, itulah waktu yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi kamu. Nampak? Dalam Quran ada? Terah pula tu malam ni. Kita berbih tak? Kita berbih tak sikit dah. Boleh no? Tok Bilal? Boleh no? Tak iman tak apa? Sebab azan itu kuasa Bilal, iqamat itu kuasa imam. Itu kita nak kena faham elok kaedah. Tak ada dalam Quran juga, ada dalam hadis. Kan piduk belak dalam Quran tak ada lah, dalam hadis ada. No, hak azan itu adalah hak Bilal. Hak iqamah itu hak imam. No. Kerana orang yang berpendirian seperti itu tidak akan merasa cukup solat dia akan merasa cukup solat 1 rakaat pada fajar hingga larut malam. Dia tidak akan menemukan dalam Al-Quran lebih dari sekadar perintah solat saja. Al-Quran suruh sembahyang saja.
Tak ada sebut waktu mana, tak sebut berapa rakaat. Kalau dia sembahyang 1 rakaat cukup tak? Cukup. Pasal apa? Aku sembahyang dah, dia kata. Dengan cukup dah dia tu. Ai sonok apa kalau begitu. Jangan nak cari pasal. Dengan kata lagi pengarang kita, dia kata orang yang ingkar sunnah adalah kafir, musyrik, halal darah dan hartanya. Jangan duk carilah bukan urusan kita tu. Saya kita pergi duk ngamuk tak. Tak. Ikut kaedahnya macam tu. Mereka sama hanya dengan tokoh Rafidah. Apa makna Rafidah? Tuan-tuan catik sikit, Syiah. Rafidah tu makna Syiah yang telah dihukumi kafir menurut ijma' umat Islam. Rafidah tu makna dia Syiah. Selain itu, jika ada sebab tu kita tengok Syiah depan semayang sikit bahkan mereka boleh jamak selalu. Dia tak kalut dengan mayang ni apa kadang-kadang tak ada rukuk sujud pakai Allah 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 gitu ya. Dengan siapa tak tahu duduk kok pantai ayak ni tak jumpa kami cuba berjalan tempat orang lain pergi tengok sikit jumpa. Dengan selain itu, jika ada orang yang hanya berpegang pada pendapat yang disepakati para imam saja dan meninggalkan setiap yang diperselisihkan padahal nas-nasnya sudah ada dan jelas, maka mereka menurut ijma' ulama' termasuk orang fasik. Atas kedua dasar itulah hadis ini penegasan yang terakhir. Dia kata atas kedua dasar itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dijadikan pegangan. Allahu akbar. Wallahu alam. Okey, saya nak maklumkan di sini bahawa pengajian kita kitab kedudukan as-sunnah dan syariat Islam ni kita tamatkan di sini sebab saya tengok hak yang di belakang-belakang tu tajuk hadis ahad tu agak berat sikit tajuk dia, kan? Kecualilah kalau tuan-tuan paksa saya suruh baca lagi habis juga. Kita baca lah. Kan? Kita nak ambil kitab ni pula. Lepas dah ni. Kalau orang tak tahan saya mengajak ni masjid ni lah. Kita ambil kitab ni pula. Tajuk dia Al-Kabair. Apa makna Al-Kabair? Dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang membinasakan. Karangan Al-Imam Al-Zahabi. Ni ulama besar. Ulama hadis ni. Imam Az-Zahabi, dan telah diselongkap tentang kesahihan ataupun tidak sahihnya hadis dia ni oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan dia letaklah beberapa catatan dia di sini. Okey ni, kitab ni, dan saya ingat semua setuju kot, dan saya dah cari tengok dah tak ada kat belah ni. Ada di tempat dia ya. Nak pergi Mek Johor. Banji kami tanya tengok berapa? 90 juta. Saya kata kat Banji kami tadi, saya kata tak mari dah pokok ni. 90 juta mengaji kena. 99,000. Saya tambah pergi jadi juta lah, pergi nampak takut sikit-sikit. 99,000 rupiah. Saya cek balik tadi ni di dalam ada di pustaka Naim di Selangor saja. Tu pun ada 17 buah, dan saya dah tempah suruh dia hantar esok kau dia hantar, kita bayar duit dah. Harga dia 55, kita kecek-kecek dia boleh 50. Tambang hak orang mai hantar tu RM20, tak apalah. Maknanya siapa yang nak boleh bagi nama kat dalam surat bagilah kat Banji Kimi. Bagi nama kat Banji Kimi, kemudian kita tengoklah siapa yang boleh dulu, siapa yang tak dapat lagi tu mungkin kita betul start dulu yang tengok kita punya secara live ni boleh cari kitab ni nampak tak Salihin, nampak kitab ni, kitab ni, kitab Al-Kabair, yang ni dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan telah disyarah, dihuraikan sikit oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin.
Moga-moga ia bermanfaat untuk kita, terutama sekali di dalam usaha kita untuk membersihkan diri kita supaya kita berjumpa dengan Allah. Allah panggil kita apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kan? Supaya Allah Ta'ala bila kita berjumpa dengan dia redha kepada kita, kita pun redha kepada dia. Yang tu untuk siapa? Zalika liman khasyiya rabbah. Baik-baik. InsyaAllah. Tak apa-apa nanti saya abang. Okey. Dan saya ambil kesempatan di sini, mohon maaflah di atas kekurangan dan kelemahan saya sepanjang saya mengenalikan sesi kitab kedudukan As-Sunnah dalam syariat. Yang tak elok itu semuanya datang daripada saya, yang elok itu datang daripada Allah dan kehendak Allah. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan kesilapan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Okey.